Ini bab kelebihan Zaid bin Harithah maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba yang telah dibebas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bara meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-Bara meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Imam Bukhari tidak sebut sanad sini, dia ada sebut dalam Kitabus Sulh. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepadanya, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudaraku dan kekasihku. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan satu pasukan tentera, yakni mahu menghantar satu pasukan tentera, dan baginda melantik menjadi panglima kepada mereka Usamah bin Zaid. Ada orang yang mempertikaikan perlantikannya itu atau kepimpinannya, maka Nabi SAW bersabda, kalau kamu mempertikaikan kepimpinannya, sebenarnya sebelum ini pun kamu telah mempertikaikan kepimpinan ayahnya. Wa aimullah, demi Allah, sesungguhnya dia benar-benar layak untuk memimpin, dan sesungguhnya ia adalah di antara orang yang paling aku kasihi. Zaid itu adalah orang yang paling aku kasih, di antara orang yang paling aku kasihi, dan dia ni, yakni Usamah ni, anak kepada Zaid itu, adalah di antara orang yang paling aku kasihi selepasnya. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, ada seorang qaif ahli ilmu qiyafah pergi ataupun datang ke rumahku. Nabi SAW pada ketika itu ada, Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah sedang berbaring tidur. Qaif itu pun berkata, kaki ini ada kesamaan, mana ada hubungan di antara kaki-kaki ini. Qala fasurra bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat nasbatun. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira dengan kata-kata Qaif itu, dan baginda suka sangat. Wa akhbar bihi Aisyah, baginda menceritakan perkara itu kepada Aisyah. Ini bab cerita Usamah bin Zaid. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa orang-orang Quraisy susah hati kerana perempuan Makhzumiyah, yakni yang telah mencuri. Faqalu, mereka berkata, siapa? Tidak ada orang yang berani bertemu dengan Rasulullah kecuali Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa ada seorang perempuan dari Bani Makhzum telah mencuri. Mereka berkata, siapakah yang akan bercakap dengan Nabi SAW untuk mempertimbangkannya? Tidak ada siapapun yang berani bercakap dengan Nabi SAW. Usamah bercakap. Nabi SAW pun berkata, sesungguhnya orang-orang Bani Israel, kalau orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka lepaskan. Dan kalau yang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka potong tangannya. Kalau dia itu Fatimah, kalau perempuan yang mencuri itu Fatimah sekalipun, laqata'tu yadaha, nescaya aku potong tangannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, beliau berkata, pernah Ibnu Umar pada suatu hari melihat, ketika beliau berada dalam masjid, melihat seseorang menarik kainnya di satu penjuru masjid. Beliau pun berkata, tengok siapa itu. Kalau dia dekat aku, maknanya kalau dia dekat, kalaulah dia dekat aku, boleh pedak. Faqala lahu insanun, ada orang berkata, Tuhan tak kenal ke dia ni? Wahai Aba Abdurrahman, Tuhan tak kenal ke dia? Inilah Muhammad bin Usamah. Mendengar kata-kata orang itu, Ibnu Umar pun menekurkan kepalanya, menundukkan kepalanya, wa naqara biyadihi, dan biyadaihi fil ard, dan dia pun menepuk kedua tangannya di atas tanah, pada tanah, di tanah. Thumma qala, kemudian dia berkata, lau ra'ahu Rasulullah, kalau Rasulullah sempat melihatnya, tentu baginda kasih sayang kepadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Uthman dari Usamah bin Zaid, beliau menceritakan dari Nabi SAW bahawa baginda pernah memegangnya dengan Hasan, sambil baginda berkata, ya Allah,
kasihilah mereka berdua, kerana sesungguhnya aku kasih kepada mereka berdua. Seterusnya riwayat dari Zuhri, beliau berkata, Maula kepada Usamah telah menceritakan kepadaku bahawa Hajjaj bin Aiman bin Ummi Aiman, dan dia ni adalah saudara kepada saudara seibu bagi Usamah. Dia salah seorang Ansar, dari kalangan Ansar. Fara'ahu Ibnu Umar, Ibnu Umar nampak dia, tengok dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ibnu Umar pun kata, ulangi sembahyangmu. Qala Abu Abdullah, dengan sanad yang lain Imam Bukhari menceritakan, dia kata dari Maula, haddatsani Harmalah. Tadi tidak disebut nama Maula Usamah, itu namanya Harmalah, Maula Usamah bin Zaid. Dia kata ketika dia sedang bersama dengan Abdullah bin Umar, tiba-tiba Hajjaj bin Aiman masuk. Dia pun bersembahyang dengan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ibnu Umar pun kata, ulangi sembahyang. Apabila dia berpaling, apabila dia pergi, qala li Ibnu Umar, Ibnu Umar pun tanya aku, kata kepada aku, tanya akulah, siapa dia ni? Saya pun kata, Hajjaj bin Aiman bin Ummi Aiman. Ibnu Umar pun berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok dia, tentu Rasulullah kasih kepadanya. Ibnu Umar pun menyebutkan bagaimana kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan kepada anak-anak Ummu Aiman. Dalam tambahan ini, zadani ba'du ashabi, beberapa orang guru dia ada menambahkan dari Sulaiman. Dia kata Ummu Aiman ini hadinatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa manaqib Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini kelebihan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan dari Salim dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bermimpi, dia akan menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun ingin sangat bermimpi untuk aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku masih lagi budak-budak lah, belum berkahwin lagi, masih lagi muda belia dan belum berkahwin lagi. Wa kuntu anamu fil masjid, aku selalu tidur di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku bermimpi semacam dua malaikat telah membawa aku, pegang aku dan membawa aku pergi ke neraka. Aku dapati neraka itu tertutup seperti tertutupnya, yakni maknanya ada keliling dia tu lah, ada keliling dia tu, ada macam kita kata apa, kerek dia tu. Seperti tayyil bi'r, maknanya tepi, bahagian tepi dia tu dibina dan di atasnya ada dua tanduk, yakni ada dua sudut lah, seperti qarnail bi'r, mana tempat orang gantung kincir air, tempat orang gantung moga itu musim itu, qarnail bi'r. Fa idza fiha nasun, aku dapati di dalamnya ada orang yang aku kenal. Mulalah aku mengucapkan a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar, aku berlindung dengan Allah dari neraka. Dua kali dia sebut gitu. Tiba-tiba mari seorang malaikat yang lain, dia berkata kepadaku, jangan takut, jangan takut. Lepas pada itu dia kata, saya pun menceritakan mimpi itu kepada Hafsah. Hafsah pula menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, sebaik-baik orang ialah Abdullah. Alangkah baiknya kalau dia bersembahyang pada waktu malam. Salim berkata, Abdullah tidak tidur kecuali sedikit pada waktu malam, yang selepas berlaku peristiwa ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari kakaknya Hafsah bahawa Nabi SAW berkata kepadanya, sesungguhnya Abdullah seorang yang salih. Bahawa manaqib Ammar wa Hudzaifah, kelebihan Ammar dan Hudzaifah. Riwayat daripada Alqamah, katanya saya pergi ke Syam, saya bersembahyang 2 rakaat dan berkata, ya Allah, permudahkanlah untukku seorang teman yang saleh. Saya pun pergi kepada satu kumpulan orang, duduk dekat mereka. Tiba-tiba mari seorang tua duduk dekat aku, sebelah aku. Saya pun tak kata man hadha, saya pun tanya orang lah, siapa dia ni? Orang pun kata Abu Darda tu. Saya pun kata, aku telah berdoa kepada Allah, semoga dipermudahkan untukku seorang teman yang saleh. Allah telah mempermudahkan engkau untukku.
yakni Allah telah memberi engkau kepadaku. Qala mimman anta, dia pun tanya, engkau ni dari mana? Saya kata dari ahli Kufah, orang Kufah lah. Dia pun kata, tidakkah ada pada kamu Ibnu Ummi Abd, sahabat Nabi SAW yang menjaga 2 kasut, bantal dan bekas bersuci Nabi SAW? Bukankah ada di kalangan kamu orang yang Allah telah melindunginya dari syaitan, yakni melalui kata-kata Nabi SAW? Bukankah ada di kalangan kamu penyimpan rahsia Nabi SAW yang tidak ada sesiapa pun selainnya mengetahuinya? Kemudian dia berkata, bagaimana Abdullah baca wal laili idza yaghsha? Saya pun bacalah di hadapannya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadh dzakari wal untha. Qala, kata Abu Darda, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajar ayat ini dari mulutnya ke mulutku. Begini. Seterusnya tadi juga dia pergi ke Syam, bila masuk ke masjid, tadi tak sebut masuk ke masjid tu, sebut semaya je 2 rakaat. Ini makna masuk ke masjid, dia pun kata, ya Allah, permudahkan untukku teman yang saleh, yang diberikanlah kepadaku kawan yang saleh. Abu Darda pun mari. Abu Darda pun tanya, engkau dari mana ni? Dia kata, orang Kufah. Orang mana? Orang Kufah. Dia pun kata, bukankah, seperti tadi jugalah, bukankah ada di kalangan kamu, atau minkum, itu beza lafaz, fikum ataupun minkum, yang Allah telah lindunginya melalui kata-kata nabinya? Maksud beliau dari syaitan, maksud beliau Ammar, orang itu. Saya kata, memanglah ada. Qala awalaysa fikum, dia kata, bukankah ada di kalangan kamu, fikum au minkum, penyimpan rahsia yang tidak diketahui oleh orang lain selain daripada dia? Maksud beliau Hudzaifah. Saya kata, memanglah ada. Qala alaysa fikum, bukankah ada di kalangan kamu, fikum au minkum, sama saja maknanya. Sahibus siwak, orang yang sentiasa menjaga berus gigi, ataupun siwak, orang yang merupakan bayang kepada Rasulullah. Qala, dia berkata, memanglah. Qala kaifa kana Abdullah, bagaimana Abdullah baca ayat ni? Dia pun baca seperti tadi. Qala, Abu Darda kata, mazalaha ula, puak-puak ni tu meneru, kata dia. Baca lagu lain lah tak serupa, hatta kadu yastazilluni an syai'in sami'tu, sampai hampir-hampir mereka akan menggelincirkan aku dari apa yang telah ku dengar dari Nabi SAW yang disendiri. Ini bab kelebihan Ubaidah, Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Riwayat dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap umat ada pemegang amanahnya, dan pemegang amanah kita, wahai umat, ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Diriwayatkan dari Hudzaifah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepada ahli Najran, aku akan utuskan seorang yang betul-betul amanah. Sahabat-sahabatnya pun ternanti-nanti, terjenguk-jenguk menunggu siapakah yang akan diutuskan oleh Nabi SAW itu. Rupa-rupanya Nabi SAW mengutuskan Abu Ubaidah. Ini kelebihan Hasan dan Husain. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi SAW pernah memeluk, mendakap Hasan. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, beliau mendengar Nabi SAW di atas mimbar. Ketika itu Hasan ada di sampingnya. Seketika Nabi SAW memandang kepada orang ramai, dan pada ketika yang lain pula Nabi SAW memandang kepadanya sambil baginda berkata, ibni hadha, anakku ini adalah pemimpin, wala'allallah an yusliha, tentu Allah akan mendamaikan dengannya di antara 2 kumpulan orang-orang Islam. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW bahawa baginda SAW pernah memegangnya dengan Hasan sambil baginda berkata, Allahumma inni uhibbuhuma, seperti tadi juga, sesungguhnya aku kasih kepada mereka berdua, oleh itu kasihilah mereka berdua, atau kama qal, lebih kurang begitulah kata baginda. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya dibawakan kepada Ubaidullah bin Ziyad kepala Husain, diletakkan kepala itu dalam satu bekas. Dia pun mula menyucuk-nyucuk tengok,
Dia pun berkata, fi husnihi syai'an. Memang cantik, dia kata. Orangnya fi husnihi syai'an. Cantik, luar biasalah, kata dia. Faqala Anas, kana ashbahahu. Anas berkata, dia adalah orang yang paling serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana makhduban bil wasmah, dan dia berinai. Rambut dia tu bil wasmah, dengan semacam inai yang memberikan warna hitam. Diriwayatkan dari Bara, beliau berkata, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hasan berada di atas bahu baginda, sambil baginda berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Sesungguhnya aku cinta kepadanya, cintailah dia. Diriwayatkan dari Uqbah bin Al-Harith, beliau berkata, saya pernah melihat Abu Bakar mendukung Hasan sambil dia berkata, bi abi syabihum bin nabi laisa syabihan bi Ali. Oh, kata dia, betul-betul serupa dengan Nabi, tidak serupa dengan Ali. Ali pula ketawa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Abu Bakar berkata, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah Muhammad dengan menjaga ahli keluarganya. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, tidak ada seorang pun yang paling serupa dengan Nabi SAW dari Hasan bin Ali. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar, ketika ada seseorang bertanya tentang muhrim, Syu'bah berkata, saya rasa dia bertanya tentang muhrim, yakni orang yang berihram yang membunuh lalat. Yakni apa hukumnya, apa kena fidyahnya? Faqala, Ibnu Umar pun berkata, orang Iraq ni peliklah, satu macam juga peliknya. Mereka tanya tentang bunuh lalat, padahal mereka telah membunuh anak kepada anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, huma raihanataya minad dunya. Mereka adalah wangi-wangianku di dunia ini. Banaqib Bilal bin Rabah, Maula Abi Bakr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya mendengar hentakan sepatumu ataupun seliparmu di hadapanku di dalam surga. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Umar selalu berkata, Abu Bakar adalah ketua kita, dia telah memerdekakan Sayyidana, ketua kita, yakni maksud beliau Bilal. Abu Bakar adalah Sayyiduna, dia telah memerdekakan Sayyidana, maksudnya Bilal. Diriwayatkan dari Qais bahawa Bilal pernah berkata kepada Abu Bakar, kalau memang engkau membeli aku untuk dirimu, maka peganglah aku, tak jadi masalah. Tetapi kalau engkau telah membeli aku kerana Allah, maka biarlah aku dapat beramal kepada Allah. Bab manaqib Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW pernah mendakapku ke dadanya sambil baginda bersabda, sambil baginda berdoa, Allahumma allimhu al-hikmah, ya Allah ajarkan hikmah kepadanya. Dalam riwayat satu lagi, Allahumma allimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya al-kitab, yakni Quran, yakni di tempat hikmah itu. Hikmah, kata Bukhari, al-hikmah al-isabah, yakni ketepatan dalam pendapat fi ghairin nubuwah, walaupun bukan nabi, dalam keadaan seseorang itu bukan ada nubuwah, ada pangkat kenabian itu. Bab manaqib Khalid bin Al-Walid. Diriwayatkan dari Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada orang-orang tentang kematian Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah sebelum lagi sampai kepada mereka cerita tentang mereka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bendera telah diambil oleh Zaid, dia terkena. Kemudian diambil oleh Ja'far, dia terkena. Kemudian diambil oleh Ibnu Rawahah, dia juga terkena. Sambil mata baginda mengalirkan air mata, sehinggalah, beliau kata, sehinggalah bendera itu diambil oleh salah satu dari pedang-pedang Allah, dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka.
yakni di bawah pimpinan Saifun min suyufillah itu. Yakni sebab itulah dipanggil Saifullah, Khalid Saifullah. Bab manaqib Salim maula Abi Hudzaifah, diriwayatkan dari Masruq katanya diceritakan kepada Abdullah, diceritakan tentang Abdullah di hadapan Abdullah bin Amr, yakni tentang Abdullah bin Mas'ud di hadapan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr pun berkata, itulah orang yang aku sentiasa kasih kepadanya setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Quran dari 4 orang. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengannya. Dia kata, semenjak tu aku sayang ke dia. Yang kedua, Salim maula Abi Hudzaifah. Dan yang ketiga, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Perawi berkata, saya tidak pasti dia mulakan dengan Ubay ke ataupun dengan Mu'adz. Antara dua dia mana dulu kemudian tu beza sikit. Manaqib Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan dari Masruq. Beliau berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap lucah, wala mutafahishan, maknanya seorang yang tidak jenis bercakap tidak baiklah, ataupun mendapat sifat itu daripada orang lain, terpengaruh dengan orang lain sehingga jadi ada sifat itu. Tidak juga. Wa qala inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa, sesungguhnya orang yang paling aku kasihi di antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi SAW kata, belajarlah Quran dari 4 orang, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Lepas tu hak tadilah, hak satu orang tu iaitu Alqamah ni pergi ke Syam sembahyang 2 rakaat minta jalisan salihan. Hak tadilah. Cuma beza sikit lah. Aku pun tengok Syekh mari, seorang tua mari, Abu Darda lah. Bila dia mari dekat, aku pun kata yang di dalam hati aku rasa Allah telah makbulkan doa aku. Dia pun tanya, dari mana awak ni? Saya kata, alilku orang Kufah, kata dia. Lepas tu dia pun kata, bukankah ada di kalangan kamu sahibun na'lain wal wisada wal mitara? Sebab tadilah, bukankah ada di antara kamu orang yang telah dipelihara dari syaitan? Bukankah ada di antara kamu sahibus sir, yang tidak ada orang lain mengetahui selain darinya? Lepas tu tadi faqala, dia pun kata, aqra'aniha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar aku begitu, mulutnya ke mulutku, yakni mulut ke mulut. Tetapi mereka ini terus menerus mengajar mana lain daripada itu, sehingga hampir-hampir mereka mengembalikan aku, jadi memutarkan aku, memusingkan aku dari apa yang aku pelajari dulu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, katanya, sa'alna Hudzaifah an rajul, kami telah bertanya Hudzaifah tentang seorang yang qarib as-samt, paling serupa keadaannya dan paling serupa caranya dengan Nabi SAW, supaya kami dapat mengambil sesuatu lah daripada dia. Qala, kata Hudzaifah, saya tidak ada tahu seseorang yang lebih hampir tingkah lakunya, pribadinya dan cara-caranya dengan Nabi SAW dari Ibni Ummi Abd. Tak ada orang lain kalau lebih serupa dengan Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia kata, saya datang dengan saudara saya dari Yaman, famakathna hinan, kami berada di Madinah ni beberapa lama, di mana kami tidak nampak Abdullah ni melainkan sebagai salah seorang ahli keluarga Nabi SAW. Di mana kami nampak dia macam keluarga Nabi SAW, kerana selalu kami tengok dia masuk ke rumah Nabi SAW. Mak dia pun selalu masuk ke rumah Nabi SAW. Ini cerita tentang Muawiyah. Diriwayatkan dari Ibni Abi Mulaikah, beliau berkata, Muawiyah telah berwitir dengan 1 rakaat selepas Isya. Pada ketika itu ada hamba yang telah dibebaskan oleh Ibnu Abbas. Hamba itu pun pergi kepada Ibnu Abbas dan berkata kepada Ibnu Abbas, dia cerita kepada Ibnu Abbas lah. Ibnu Abbas pun kata, biarkan dia lah, dia telah bersahabat dengan Nabi SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah lagi, ada orang berkata kepada Ibnu Abbas,
Apa pendapatmu tentang Amirul Mukminin Muawiyah itu? Dia berwitir dengan 1 rakaat saja. Ibnu Abbas kata, betul lah dia tu. Sebenarnya dia seorang yang mendalam ilmunya dalam agama. Diriwayatkan dari Muawiyah, beliau berkata, sesungguhnya kamu bersembahyang, sesungguhnya kamu mengerjakan satu sembahyang yang mana selama kami bersahabat dengan Nabi SAW, kami tak ada tengok dia bersembahyang. Bahkan dia melarang daripadanya, yaitu 2 rakaat selepas asar. Nah, itulah tentang manaqib ni panjang. Sambung lagi hak baru ni, Zaid bin Harithah pula, hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW, maulan Nabi, mana hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Selain itu, dia ni adalah anak angkat Nabi SAW. Baginda pernah berkata tentang dia ni, mengikut riwayat Bara dalam Bukhari ni pun sendiri ada dengan sanadnya dalam kitab Sulh, iaitu anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami, wa maulana, dan kekasih kami, kesayangan kami. Kita tidak nak panjanglah, cuma secara ringkas saja nak sebut bahawa orang-orang Syiah duduk kata, dia kata Sayyidina Ali itu, Nabi SAW kata akhuna, dia saudara kita. Maka dia ni maknanya saudara sungguh lah, saudara hak masa tu di Muakhad mula-mula pergi ke Madinah. Kalau ada pun Nabi SAW kata begitu, ni kepada Zaid pun dia ada kata akhuna. Apakah bermakna Nabi SAW ni jadikan dia tu sebagai saudara dia, seperti mana dia mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Ansar? Tidak. Satu. Yang kedua, orang Syiah juga mengatakan bahawa dalam hadis man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, maula di situ makna khalifah. Maula di situ makna khalifah. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, makna maula tu dia pakai dengan makna khalifah selepas aku. Padahalnya dalam kitab lughah mana-mana pun, dalam kamus tak ada maula tu dengan makna khalifah. Apalagi kalau nak kata khalifah terus selepas Nabi SAW, tak ada lagu tu. Bahkan adanya maula tu dengan makna banyaklah. Di antaranya makna tuan, di antaranya makna orang yang memerdekakan hamba, di antaranya maknanya orang yang dimerdekakan, di antaranya makna orang yang dikasihi, dihormati. Itu makna maulana, bukan makna di sini khalifah. Kalaulah maksud Nabi SAW kata begitu pada Sayyidina Ali itu jadi khalifah, ni Zaid ni pun patut jadi khalifah jugalah. Sebab bukan untuk Sayyidina Ali saja dia kata lagu tu. Ini menunjukkan bukan dengan makna yang mereka faham tu, tak betul tu lagu tu. Jadi kata-kata ini akhuna adalah satu penghormatan, kelebihan. Wa maulana juga satu penghormatan daripada Nabi SAW kepada dia. Daripada sinilah setengah ulama dia tak kenal, nak panggillah maulana ni, anta maulana dalam ayat tu. Maksud maulana tu Tuhan kami, mana Tuhan, jadi maknanya Tuhan? Tidak, tak apa, boleh. Sebab Nabi SAW kata kepada dia maulana, makna dia banyak, kita boleh pakai mengikut apa yang kita faham lah. Gitu. Setengah-setengah ulama dia tak sih, dia pakai maulana, dia tak sih, takut serupa tu, serupa dengan maulana dengan makna Tuhan. Tapi itu tidak gitu. Sini ada dalam hadis ni, ada Nabi SAW gunakan untuk Zaid. Bila Nabi SAW guna kata lagu tu, makna tak apalah. Ini bergantung kepada kita lah, makna kita. Makna kita. Ini masalah bahasa lah, dari segi bahasa. Sebab kita kata sembahyang lah, sembahyang. Yang tu dia, sembah, yang. Kita selalu cara tu lah, kita kira sembahyang lah ni sebab kita faham gitu. Salah kalau kita faham ni lah. Begitu. Mana tak apa kita guna yang seumpama itu tak salah. Kalau yang lafaz yang banyak makna lah. Kemudian Nabi SAW mengikut riwayat Abdullah bin Umar pernah nak jadikan Usamah ni sebagai
panglima untuk memimpin. Adalah orang sosik-sosik kecek. Pasal apa? Dia muda sangat lagi. Mengikut riwayatnya kata dia 17 tahun pada masa itu. Dalam setengah riwayatnya 18 tahun pada masa itu. Dah nak memimpin tentera, pasukan tentera yang beribu-ribu orang. Budak-budak lah ni umur 18 tahun tahu ke dia? Tak tahu ke satu. Tahu tengok main bola, sorok. Hak tu saja. Orang yang dididik oleh Nabi SAW 17 tahun sudah macam tu. Seriusnya hidup. Nabi SAW kata, kalau kamu pertikaikan, persoalkan kepimpinan dia, dulu pun ayah dia pun kamu persoal dah. Ayah dia dulu, Zaid dulu, ada dah persoal. Demi Allah, kata dia, sesungguhnya dia memang layak. Sesungguhnya dia memang layak untuk jawatan ini. Dan dia adalah di antara orang yang paling aku kasihi. Zaid dulu. Lepas tu ni, selepas pada ayah dia tu, ni orang yang paling aku kasihi. Di antara orang yang paling aku kasihi. Selepas ayah dia ni, iaitu Usamah ni pula. Nabi SAW sangat sayang kepada Usamah ni. Ayah dia dulu pun sayang juga. Semasa pergi buat haji wadak tu, Nabi SAW gendong Usamah. Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah. Usamah pun masuk sekali juga. Ni dia Usamah, kedudukannya di sisi Nabi SAW. Ayah dia tu pun Nabi SAW sayang. Saya sangat. Pernah Aisyah kata, ada qaif, ahli ilmu qiyafah ni, dia boleh tengok berdasarkan jari jemari seseorang tu, muka dia boleh kata ni orang ada kaitan dengan ni, ada kena-mengena lah anak orang ni ke ataupun cucu orang ni ke. Itu maknanya ahli ilmu qiyafah. Bahkan ahli ilmu qiyafah ni satu ilmu yang mana seseorang ni boleh kenal, boleh tahu perangai orang tu. Daripada tingkah laku kita boleh tahu dia kerja gapo, dia buat gapo. Begitu. Nabi SAW pada ketika itu ada Usamah dan Zaid duduk tidur. Dia pun kata, kaki ni ada kena-mengena ni, kata dia. Nampak kaki saja. Kaki ni ada hubungan ni, anak dengan ayah ni, kata dia. Padahal dia tak tengok muka tu, tudung muka tu. Nabi SAW suka sangat dengan kata-kata dia. Maknanya Nabi SAW terima ilmu-ilmu ni, terima untuk menenangkan hati orang. Orang dah semua orang terima, kita terima. Dan ada kebenarannya juga. Nabi SAW suka sangat, dan dia cerita kepada Aisyah. Pasal apa orang duduk kata Usamah ni bukan anak Zaid, Zaid tu putih, Usamah ni hitam. Orang kata, orang duduk kata, sajalah nak fitnah lah. Orang-orang yang tak senang tu, iaitu puak-puak munafik lah, duduk sebar. Bila puak-puak orang qaif ni kata ni anak dengan ayah ni, habislah bagi mereka. Sebab itu hujah di sisi mereka. Bab cerita tentang Usamah bin Zaid pula. Kena ingat dalam bab ni, manaqib ini Imam Bukhari buat dari segi teratur dia ni tak berapa teratur. Orang-orang yang sepatutnya letak dulu lagi kerana keutamaan dia lebih dulu Islam, kadang-kadang Imam Bukhari letak kemudian. Ini tidak menunjukkan di sisi Imam Bukhari orang ni lebih tinggi dari semua sudut daripada yang lain. Tidak. Tidak menunjukkan begitu. Bahkan mengikut setengah-setengah ulama, dia kata Imam Bukhari tulis kitab manaqib ni suku-suku. Dia tulis suku. Cuma anak-anak murid kemudian tu letak, dia letak sini. Dalam nuskah lain dia letak lain pula. Tapi adalah dalam bab ni, dari segi susunan itu bukan susunan Imam Bukhari sendiri dalam kitab. Ada juga yang berpendapat begitu. Seterusnya riwayat dari Aisyah. Orang-orang Quraisy susah hati bila ada perempuan Makhzumiyah curi. Mereka kata tak ada orang nak berani ni, nak pergi jumpa Nabi, nak kira tolong perangai kau, kita kata hukuman dia kecuali Usamah. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang semua tahu Usamah ni disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu. Apa ceritanya? Makhzumiyah ni namanya Fatimah. Curi. Popok dia tu kata, siapa dia lah nak boleh tolong kecek ni kira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu mereka pun minta Usamah pun pergi kecek. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah lah. Walaupun saya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia lain. Saya pun dia ada hak juga. Tak boleh kalau dalam kes hukuman had, hukum hudud ke apa ni, tak boleh. Dia kata lagu ni lah, orang dulu yang jadi hancur.
Kalau hak mulia, hak kaya, buat salah lepas. Kalau hak sesak, hak lemah, curi, kerak tangan. Hukum tu tidak jalan dengan molek. Kalau Fatimah, kalau dia tu Fatimah ni, sebab nama dia Fatimah juga, orang tu kebetulan. Kalau hak curi tu Fatimah ni, Fatimah aku ni pun, maknanya aku akan kerak juga tangan. Tak kira siapa. Kamu mari nak kira pula. Marahlah Nabi SAW kepada Usamah. Pernah Ibnu Umar tengok pada satu hari dia duduk dalam masjid, tengok orang duduk eret kain. Sahabat-sahabat ni dia tak boleh marah benar. Kalau hak Nabi SAW tidak suka, dia tak suka. Eret kain ni pakai labuh lah, duduk seret kain labuh. Di satu penjuru masjid itu, tengok tu siapa dia tu. Kalau duduk sini boleh faedah lah, kata dia. Kalau duduk dekat aku ni, laita hadza indi, kalau duduk dekat sini boleh tahulah, boleh faedah lah. Maknanya dia nak bahas lah kira-kiranya. Siapa dia tu, tengok tu. Lepas tu ada orang kata, tak kenal kau tu kan, kata dia. Itulah Muhammad bin Usamah. Dia dengar Muhammad bin Usamah tu, anak Usamah, tunduk selalu pada dia. Itu sahabat. Dia hormat, melera kepada Nabi SAW. Orang Nabi saya, pakai anak cucu dia saya. Dia pun tepuk tangannya, macam nyesal lah. Dia kata gitu, macam nyesal lah dia kata. Dia kata kalau Rasulullah tengok, Rasulullah saya pula dia. Tentu Rasulullah saya. Dia kata gitu. Kemudian diriwayatkan dari Usamah sendiri ni riwayat. Dia kata Nabi SAW pernah pegang dia dengan hasas sekali. Sambil Rasulullah SAW kata, berdoalah, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, kasihilah mereka berdua kerana aku kasih kepada mereka berdua. Dia dakat dua orang itu. Ini pula cerita Hajjaj bin Aiman, iaitu adik-beradik seibu kepada Usamah ni. Sebab mak Usamahnya Ummu Aiman tu. Ummu Aiman. Adik-beradik seibu. Ini Hajjaj. Ibnu Umar tengok dia, pernah tengok dia semaya tak kena lah, tak kena. Rokok tu tidak molek, sujud tidak molek. Lepas tu dia suruh semaya semula. Bila orang tu pergi, Ibnu Umar bertanya, siapa dia ni? Mana dia tak cara, sahabat ni dia tak cara, kenal tak kenal pun dia tegur. Dan orang pun pada masa tu memang terima, kecuali Khawarij tak kira lah waktu tu. Kalau hak umum ni, kalau kata sahabat, dia kata terima selalu, walaupun dia marah ke apa. Orang pun kata saya pun kata perawi ni, itulah Hajjaj anak Aiman, Hajjaj bin Aiman bin Ummi Aiman. Yang ni cucu Ummu Aiman ni. Mana adik-adik seibu. Hajjaj bin Aiman bin Ummi Aiman, mana ayah dia lah, Aiman itu. Faqala Ibnu Umar, Ibnu Umar pun kata, kalaulah Rasulullah SAW tengok dia ni, tentu Rasulullah kasih. Mana pakai anak cucu. Dia kata tentu Rasulullah kasih. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW kalau dia kasih sama-sama. Kasih pakai anak cucu, tidak kata putus kat tu, tidak. Itu cara dia. Dia pun sebutlah, Ibnu Umar ni sebutlah bagaimana Nabi SAW kasih kepada dia dan kasih kepada anak-anak Ummu Aiman ini. Semua kasih berlaku. Dan dalam riwayat yang lain, ini satu lagi ni, dia kata Ummu Aiman itu adalah pengasuh Nabi SAW. Bab manaqib Abdullah, bab manaqib Abdullah bin Umar. Ini kelebihan Abdullah bin Umar pula. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya sebab tadi lah, mimpi ni, dia mimpi lagu tu. Dia pun ceritalah kepada Nabi SAW. Dia takutlah dalam mimpi tu, ada malaikat mari pula, lain pula. Tak usah takut lah, kata dia. Nabi SAW kata, Abdullah ni orang yang paling baik, kata dia. Alangkah baiknya molek lagi kalau dia semaya malam.
Bukan makna sebelum pada tu dia tak sembahyang langsung. Mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu pada sahabat ni, dia akan buat. Sebab itulah dalam riwayat satu lagi, lepas pada tu sikit dia tidur tengah malam, duduk sembahyang. Itu cara Abdullah bin Umar. Maknanya di sini sembahyang malam ini memberi ketenangan, menyelamatkan seseorang ini daripada ketakutan ataupun kebimbangan neraka, terkena ataupun termasuk neraka. Itu salah satu kelebihan lah apabila diceritakan ada kaitan dengan hal ini. Bab manaqib Ammar wa Hudzaifah. Kelebihan Ammar dan Hudzaifah. Alqamah kata, sebab tadi lah kita sudah terjemah tu, mari satu orang dia berdoa dah, minta lah Tuhan bui moga pergi tempat orang kan, dia jauh ni, ada kawan yang baik, tiba-tiba ada orang mari duduk sebelah dia. Lepas tu dia pun tanya Abu Darda. Maknanya dalam riwayat yang kemudian tadi dia kata dia berasa doa dia makbul, Tuhan makbul. Dia pun ayatlah, aku telah berdoa kepada Allah, minta Tuhan beri kawan yang baik, Allah beri kamu pada aku. Mana dia kata gitu. Abu Darda pun tanyalah, siapa kamu, dari mana? Dia pun ayat. Lepas tu dia ingat, kalau nak cari ilmu, nak cari hadis, padahal duduk sana, tak payah mari sini. Tu orang hebat-hebat tu ada sana. Tidakkah sana ada Ibnu Mas'ud? Orang yang sahibun na'lain. Sahibun na'lain ni dia jaga kasut selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga selipar ataupun kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi mana-mana, dia betul kasut selipar. Kalau pergi mana-mana dia bawa, dia pegang kasut. Supaya mudahlah, supaya mudah. Walaupun nampak lagu tu sahabat-sahabat ni ambil berat benda kecil-kecil, setakat mana yang dia boleh khidmat, dia khidmat. Sebab apa? Dia tak sih. Kita nampak kecil lagu tu, tapi kadang-kadang tak jumpa cari kasut, tak jumpa cari selipar ni, kadang-kadang nak pergi mesyuarat jadi baiking pakai kasut. Itulah bendanya. Apabila seseorang tu dia banyak masalah, kerana benda-benda kecil-kecil jadi terganggu juga. Terganggu manusia ni. Moga dia ada perasaan, ada jiwa. Terganggu. Sebab tu sahabat dia jaga setakat mana hak dia boleh. Di luar rumah, dalam rumah tu isteri dia lah. Di luar rumah jaga. Batas, betul, letak batas. Cadai selalu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi buang air, dia bawa. Dia tak sewi menyusah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar dia boleh tumpu apa dia nak buat, apa dia kerja ni. Kerja dia besar. Tak padan benda-benda kecil. Itu cara sahabat. Dia kata kan ada, maknanya orang setara ni duduk dekat ni, tentulah benda-benda hak sulit-sulit dia banyak tahu. Dia lebih tahu daripada aku. Mari buat ke dia nak cari aku. Mana gitulah kira-kiranya. Ada dah sana kan? Bukankah ada dah di kalangan kamu orang yang Allah telah lindungi dia dari syaitan, iaitu Ammar bin Yasir, yang melalui kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setara tu orang tu ada tu, istimewa tu. Lepas tu tidakkah ada ni penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hudzaifah. Inilah nak cerita kelebihan Hudzaifah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ayak ke orang lain, ayak ke dia. Sehingga Sayyidina Umar kalau orang mati dia tak pergi, dia nanti tengok Hudzaifah. Hudzaifah pergi ke tidak? Kalau Hudzaifah pergi, semaya baru dia pergi. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Hudzaifah beberapa orang munafik, ramai orang munafik, cerita ke dia. Dia tak cerita ke orang lain. Ini menunjukkan bahawa rahsia-rahsia ni bukan, kalau tidak tak jadi rahsia pula. Rahsia-rahsia ni bagi kepada orang yang layak. Orang yang Nabi simpan rahsia ni tentulah istimewa orang tu. Hak istimewa macam-macam keistimewaan ada kan sana. Apa yang bagi sini? Dia ingat orang ni nak mari cari ilmu lah. Semata-mata kalau nak kira pada sana dah. Sedangkan maksud dia ni Alqamah ni lain pula. Masing-masing maksud lah. Betul lah hak tu ada dah belajar dah. Alqamah ni anak murid khusus Ibnu Mas'ud lah. Tapi pergi pula cari lain pula. Begitulah cara semangat mengaji ni. Dia pun tanya lagi, Abdullah baca lagu mana ni? Dia kata wal-laili idza yaghsha. Saya pun baca wadh-dhakari wal-untha. Baca lagu tu. Bukan ma khalaqadh dhakara wal-untha. Tak baca lagu tu. Qala wallahi, dia kata betul. Demi Allah kata dia, Rasulullah sendiri ajar aku lagu tu dari mulut dia ke mulut aku.
Lagu tu dia ajar. Oh, serupa. Abdullah bin Mas'ud dengan aku serupa lah lagu tu. Lepas tu yang kita nak baca ni. Duk baca hak ni maknanya hak ni hak kemudian. Hak ni hak Ibnu Mas'ud ataupun Abu Darda ni yang dia tidak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang lain dengar. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia sendiri lagu ni. Sahabat ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia walaupun tak serupa dengan orang ramai, dia lebih pegang hak tu. Dia lebih utama lagi sebab dia dengar sendiri hak tu. Dia dengar sendiri. Lepas tu satu lagi tu seperti jugalah. Seperti juga. Dia kata puak-puak ni muka baca lagu tu belakang. Hampir-hampir aku nak tinggal hak tu aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir aku nak tinggal tu. Sebab apa orang semua nak baca wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Bab manaqib Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia ni amin kepada ummah ini. Amin, pemegang amanah. Cuba kita tengok Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni orang besar ni, letak kemudian. Inilah yang kita letak kemudian. Wahai umat, kata dia, amin kita, yakni pemegang amanah kita ataupun orang yang ada sifat amanah yang luar biasa di antara kita ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang lain pun amanah juga, tapi Nabi SAW sebut tu maknanya sifat khusus yang istimewa ada pada dia lah. Supaya Uthman itu yang paling pemalu, kata dia. Pada orang lain apakah tak malu? Malu juga, tapi adalah tu kelebihan dia. Satu lagi kepada Hudzaifah ni, riwayat daripada Hudzaifah, Nabi SAW kata kepada penduduk Najran, aku akan hantar kepada kamu orang yang betul-betul amanah. Sahabat-sahabat pun tunggu-tunggu, terjenguk-jenguk tengok kalau boleh ke dia bagusnya. Gitulah. Tiba-tiba Nabi SAW hantar Abu Ubaidah. Banyak hadis yang menunjukkan dia ni amin. Kemudian kelebihan Hasan dan Husain pula. Nabi SAW dakap Hasan, mana saya lah cucu dia. Lepas tu pernah pada satu ketika pula di atas mimbar Nabi SAW duduk dengan cucu dia tu Hasan. Sekali dia tengok kau orang, sekali dia tengok ke cucu dia ni. Dia kata anak dia ni, cucu dia ni, maksud anak sini cucu dia ni akan jadi pemimpin nanti. Dan tentu Allah, kalau la'alla ni berkait dengan Allah, maknanya tentu, mesti. Dia bukan maknanya mungkin, boleh jadi, harap-harap, tidak, mana mesti, tentu Allah akan menyelesaikan, memperdamaikan dengannya di antara dua golongan orang-orang Islam. Memang betul pun yang berlaku selepas itu, dialah yang memperdamaikan. Lepas pada itu jadi bersatu. Lepas pada dia serah jawatan khalifah tu kepada Muawiyah, maka jadi bersatulah. Dan orang panggil amul jamaah, yang di tahun perpaduan. Setelah Hasan serah, sebelum pada tu kak duduk apa ni, perang lah. Itu rekah cerita je. Pernah ni pula riwayat daripada Anas, pernah dibawa kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ni gubernur di Kufah, bawa kepala Husain, Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala tu. Kepala dia tu kena pancung. Bawa dalam satu bekah. Dia pun tengok belek-belek tengoklah. Dia orang kata ini Husain, betul kah? Dia duduk tengok. Cantik luar biasa, kata dia. Fi husni syai'an, ada sesuatu pada kecantikannya. Mana cantik luar biasa, kata dia. Munasabahlah kalau dia ni Husain. Sebab apabila orang kan kalau kena darah kan belum murah, jadi tak apa cai lah. Mungkinnya bekak jaga apa sikit sebanyak. Jadi dia pun tengok apabila orang bawa kepada dia, orang kata Husain mati. Jadi sinilah puak-puak Syiah kata, oh dia lah bunuh, kata dia. Tengok orang bawa pergi ke dia, orang bawa pergi ke dia, tentu muka dia akan benar. Bukan mana dia suruh bunuh, tak jelas lagi dia suruh bunuh. Begitu. Dia tu kan benar, orang bawa ke dia. Ni hak berlaku dia, ni gini. Tak boleh kita buat dalil setengah-setengah orang tidak payah. Dia kata tengok dalam Bukhari sebut bawa pergi kepada dia, dia pun tengok, cocok tu pasal dia nak tengok betul ke tidak. Hak orang kata tu bukan makna dia menghina. Ada yang kata cocok dengan jari kaki lah macam-macam, tak betul tu. Ni lagu ni setakat ni
Sebab dia nak tahu hak orang kata tu, muka ramai hak mati. Betul ke tidak? Jadi semua ni sedih belaka. Semua ni sedih belaka. Sebab itulah apabila Yazid diceritakan kepada Yazid jerit. Nangis. Sayyidina Husain mati kena bunuh ni. Walaupun dengan maksud nak guling kerajaan dia. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa mereka ini yang bunuh. Dan dia tu, dia selalu pakai ni, pakai apa dia? Dye lah rambut ni. Rambut dia tu dengan wasmah. Wasmah tu sejenis daun yang mana pakai tu dia jadi hitam rambut. Daripada sinilah ulama mengatakan inai hitam tu boleh. Setengah ulama kata inai hak merah saja boleh. Hak hitam tu tak boleh. Ada banyak dalil-dalilnya. Hak hitam tu pun boleh. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain pun pakai hak hitam. Sebab rambut dia hitam asalnya. Hak merah tu kena sabar kalau rambut dia merah dulu. Gitu. Ini pula Nabi Barak kata, saya pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan Hasan duduk di atas bahu dia. Maknanya akak budak kan. Dia kata, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah aku kasih dia, fa ahibbahu. Riwayat daripada Uqbah bin Al-Harith, dia kata aku tengok Abu Bakar dukung Hasan sampai dia kata bi abi syabihum bin Nabi laisa syabihan bi Ali. Oh sungguh serupa dengan Nabi, kata dia Hasan ini, tidak serupa dengan Ali. Ali pula bila-bila suka. Abu Bakar kata begitu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, Abu Bakar berkata, jagalah Muhammad dengan menjaga ahli keluarga dia. Jaga dia, hormat kepada dia, sayang kepada dia dengan menyayangi ahli keluarga dia. Itu kata Abu Bakar pesanan dia kepada orang ramai. Diriwayatkan dari Anas katanya, tidak ada siapa pun yang lebih serupa dengan Nabi SAW daripada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ni paling serupa. Sayyidina Hasan lah paling serupa. Mari hak pokok tak reti ni pula pakai hadis-hadis tak pakai tu, dia kata serupa lah ke mana? Serupa dari segi rupa tu susah, serupa dari segi perangai berhinikah kata dia. Sampai 200 orang. Hasan itu tak betul, cerita tu tak betul. Tak ada Hasan tu sampai menikah sampai 200. Tak ada satu pun riwayat sahih. Cerita lah. Waktu tu cerita sejarah lah, nak memburuk-burukkan dia. Nak memburuk-burukkan dia. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar. Ada orang penduduk Iraq tanya bagaimana kalau orang berihram dia bunuh lalat. Dalam setengah riwayat kalau dia bunuh nyamuk, dia kena bayar ke apa dia? Ibnu Umar pun nak marah. Dia kata pokok ni, kata dia tanya melera sangat darah ni. Kalau berdarah, maknanya gitulah maksudnya. Melera sangat darah. Kalau darah lalat ke darah nyamuk tu, dia pokok dia bunuh cucu Rasulullah dulu. Tak melewah tu darah manusia. Maknanya dia kata ahli Iraq, penduduk Iraq. Dia tidak kata Ubaidullah bin Ziyad tadi. Dia tak kata. Puak-puak di Iraq, di Kufah tu lah. Pusat dia, dia betul lah hak kirim surat kepada Sayyidina Husain suruh pergi. Dan dia pun bunuh. Puak-puak dia tu lah yang bunuh. Begitu cerita hak sebenar. Kalau nak tahu hak dengan dalil-dalil bukti dia, baca hak tu lah. Ada sudah tulis dah pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala tu. Siapa dia yang bunuh dia? Hak sebenar. Bukti daripada kitab kita dan daripada kitab Syiah sendiri. Ada sebut jelas bahawa puak-puak Syiah Kufah bukan Ubaidullah bin Ziyad, tapi berlaku semasa pemerintahan dia. Dalam pemerintahan dia berlaku. Itu suku. Kita tak boleh kata setiap yang berlaku di zaman pemerintahan seseorang tu maka pemerintah tu lah yang suruh bunuh. Tak boleh kata lagu tu. Banyaklah bukti-bukti di situ. Ana telah kemukakan. Tengok situlah. Nabi SAW telah kata huma raihanataya minad dunia. Mereka ini adalah wangi-wangianku atau bungaku di dunia ini. Mana kalau bunga kan orang bagi siung kan, tak nak hidu nak siung. Anak ni pun, cucu ni pun siung juga. Begitu. Sebab tu dia kata dia bandingkan dengan bunga, dengan wangi-wangian.
Manaqib Bilal bin Rabah. Nabi SAW kata, aku dengar hentakan selipar ataupun kasut ukaf di hadapanku dalam syurga. Maknanya Bilal ni secara tu lebihnya. Nabi dengar dia duduk depan. Lebih lah maknanya. Jelas ni menunjukkan bahawa dia ni ahli syurga. Kalau tidak, apa yang dengar lagu tu duduk depan pula. Lepas tu Umar berkata, Abu Bakar adalah penghulu kita dan dia telah memerdekakan Sayyidana. Dia tengok ni betapa tingginya orang Islam ni, kepahaman dia. Padahal Bilal ni hamba, kena buat nyaya kat orang, kena buat hina kat orang. Sayyidina Umar kata Sayyidana, tuan kita dia tu. Tak ada dah hamba-hamba. Dia tu tuan kita. Sebab apa? Nabi SAW begitu hormat kepada dia. Begitu. Sayyidina Umar kata Sayyidana kepada dia, bukan maula kepada Abu Bakar, tidak. Ni Bilal kata ni, kalau memang kau beli aku ni untuk khidmat kepadamu lah, tak apalah, kata dia, tak apa. Tapi kalau beli ni beli kerana Allah, biarlah aku bebas beramal kerana Allah, kata dia. Sayyidina Abu Bakar pun merdeka dia. Merdeka. Sayyidina Abu Bakar beli tu pasal tengok nyaya sangat lah orang buat nyaya kepada dia. Kesian ke dia. Memang Sayyidina Abu Bakar beli dengan maksud nak bebaskan dia. Manaqib Ibnu Abbas pula. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas kata Nabi SAW pernah mendakap aku ke dadanya sambil dia kata, ya Allah, ajarkan kepadanya hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada sesiapa yang dia mahu, dan sesiapa yang diberikan hikmah kepadanya berarti dia telah diberikan sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa. Hikmah tu kepada dia ilmu tentang Quran lah. Dalam riwayat yang lain disebut Allahumma allimhul kitab. Sebab itulah Ibnu Abbas ni kemudian, walaupun semasa dengan Nabi SAW, dia tak ada banyak secara langsung terima daripada Nabi SAW. Dia belajar jadi anak murid khusus kepada Sayyidina Umar, dan kemudiannya jadi alim besar. Tapi pada masa Nabi SAW itu ada dah tanda-tanda, banyak dah pada masa Nabi SAW. Kemudiannya menjadi ahli tafsir yang terkenal, imam dalam ilmu tafsir. Ibnu Abbas di kalangan sahabat kan nombor satu lah. Alimhul kitab. Itu. Dan dia ni selalu bagaimana cara? Selalu ambil peluang tengok macam mana nak dapat keberkatan, nak dapat kelebihan. Kan dalam cerita kita banyak kali dah jumpa dalam Bukhari ni, duduk sebelah kanan Nabi SAW, orang duduk keliling. Dia duduk sebelah kanan, dekat sekali. Memang dia cerdik lah. Dia pitah dulu lagi. Dia tahu dah Nabi SAW dia suka menganak. Kalau dia minum apa-apa, boleh kat aku dulu lah. Boleh kat aku dulu tu, selepas dia aku akan dapat berkat. Tu cara budak cerdik. Budak cerdik. Dia tidak kata nusuk daripada orang tua duduk jauh, tak. Duduk dekat. Nabi SAW kata bagaimana kalau bui kau? Dia kata aku tidak akan mengutamakan hak aku kepada orang lain. Kalau hak aku patut dapat daripada engkau, aku nak dululah. Nabi SAW pun bui ke dia? Tengok tu, dia banyak cari peluang-peluang yang seperti itu yang memberi kelebihan lah kepada dia pada masa kemudian. Kelebihan Khalid bin Walid pula. Ni cerita ni Nabi SAW cerita Zaid mati, dia kata dia kena dah Zaid. Lepas tu Ibnu Rawahah pula, Ja'far pula, dan Ibnu Rawahah pula cerita. Ni dalam perang Mu'tah lah. Perang Mu'tah jauh lah. Mu'tah ni duduk di Jordan lah ni. Kalau lah di Jordan, hak ni duduk Madinah. Mana orang tak, ketika tu lepas pada kena tu dia royak selalu. Maknanya cerita tu tak sampai lagi kepada Nabi SAW. Yang ni tak sampai daripada orang lah. Daripada orang hak balik royak tu tak sampai lagi. Nabi SAW sudah cerita. Dia kata daerah pegang Zaid, lepas tu kena. Lepas tu Ja'far, dia kena. Lepas tu Ibnu Rawahah, dia kena. Sambil Nabi SAW cerita tu, air mata dia mengalir. Dia kata sampai mana peperangan tu hebatlah, dahsyatlah, sampai bendera itu dipegang oleh satu daripada pedang-pedang Allah. Dia sebut saifun min suyufillah. Siapa dia orang tu? Dengan persetujuan ramai. Lepas pada tu siapa dia? Jadi pun lantik Khalid bin Al-Walid. Lepas Khalid bin Walid pegang tu lah, Allah SWT bagi kemenangan kepada mereka. Daripada sinilah gelaran Khalid tu Saifullah.
Pasal Nabi SAW kata hatta akhadha sayfun min suyufillah. Sehingga bendera itu akhadha, atau dalam setengah nuskhanya akhadhaha. Itu lagi teranglah. Bendera itu dipegang oleh sayfun min suyufillah. Ini kelebihan Khalid. Walaupun Khalid pun ada juga ketika salahnya, Nabi SAW pun berlepas diri. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan Khalid. Aku tak kenal lagu tu, perbuatan dia. Ada ketika je. Dia orang nak kritik, duduk saja, duduk kritik dalam bilik dia tu, sedaplah kritik. Orang hak pergi peran bukan senang nak jaga. Banyak perkara kadang-kadang keliru, kadang-kadang boleh berlaku macam-macam. Kepada Usamah sendiri pun berlaku. Tapi Nabi SAW tetap sayang kepada dia. Khalid ni pun tetap sayang juga. Dan Nabi SAW tak hukum pun dia. Sebab apa? Itu kesalahan yang mungkin berlaku dalam mana-mana peperangan. Seperti Usamah, bunuh orang, satu orang bunuh orang ramai orang Islam. Dia pun pergi dekat, sampai dekat orang tu pun ngocak, dia pun bunuh juga. Usamah bunuh. Nabi SAW pun bila balik tanya cerita, yaklah cerita gini. Nabi SAW kata, membunuh dia. Ya, bunuh, kata dia. Dia memang dia nak takut pedang kita je, kata dia. Dia pura-pura. Kamu tahu mana? Nabi SAW kata, kamu belah dada dia kau, tengok. Kamu nak mana? Saya esok kalau dia pergi depan Tuhan kata la ilaha illallah, dia, kamu nak mana? Kata kepada Usamah. Lepas tu Usamah kata, kalau dia tak Islam lagi sampai hari itu, alangkah baik. Berasa sedih lah. Pasal dia telah bunuh kira-kiranya, dan Nabi sampai kata begitu tu, boleh jadi orang itu Islam sungguh. Boleh jadi Islam sungguh. Sedihlah dia. Kalau tak Islam lagi, maknanya dosa tu besar tu dia buat tu. Walaupun dia Islam dalam keadaan berdosa. Maknanya dia kira gitu. Tapi Nabi SAW tetap sayang. Tadi kan kita baca sampai kanak cucu dia sayang. Hak salah, kesilapan yang berlaku dalam peperangan ni boleh berlaku. Boleh berlaku. Bab manaqib Salim Maula Abi Hudzaifah. Kelebihan Salim Maula Abi Hudzaifah. Ni dalam ni dia cerita Nabi SAW suruh belajar Quran dengan 4 orang. Salah seorangnya Salim Maula Abi Hudzaifah. Maknanya orang yang lebih dalam Quran ini istimewa lah orang itu di sisi Nabi SAW. Kemudian manaqib Abdullah bin Mas'ud. Hak tu juga, hadis tu juga. Abdullah bin Mas'ud hadis tadi juga. Lepas tu ada orang tanya, siapa kau paling serupa tingkah laku dia, perilaku dia, perangai dia, begitu juga arahan dia, pimpinan dia, kau paling serupa dengan Nabi, siapa? Hudzaifah kata tak tahu, tak ada orang lain. Abdullah bin Mas'ud lah. Abdullah bin Mas'ud lah orangnya. Itulah paling serupa dengan Nabi SAW. Maknanya hebat Ibnu Mas'ud ni. Sebab itulah dalam mazhab Hanafi, imam dia hak nombor 1 di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam mazhab Syafi'i, imam hak nombor 1 di kalangan sahabatnya Abdullah bin Abbas. Kalau dalam mazhab Malik, imam hak nombor 1 di kalangan sahabat, maknanya ilmu dia tu banyak situ pergi. Abdullah bin Umar. Dalam mazhab Ahmad, sahabat, imam hak nombor 1 bagi mereka Abdullah bin Amr bin Al-As. Ni hak cerita tadi. Abdullah bin Amr kata, aku sayang semenjak aku dengar Rasulullah kata begini, aku tu sayang siapa kau sama-sama sayang kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Amr kata, orang penting ni Abdullah bin Amr dalam mazhab Ahmad ni orang nombor 1 di kalangan sahabat. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud begitu rapat dengan Nabi SAW. Keluarga dia, mak dia pun nak pergi mari. Sehingga sahabat-sahabat kalau baru-baru mari, dia ingat ke dia ni salah seorang daripada keluarga Nabi SAW. Sebab apa? Selalu pergi mari, masuk dalam rumah, keluar rumah. Ini kelebihan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian cerita tentang Muawiyah pula. Kelebihan ni belakang. Ada orang sebut kepada Ibnu Abbas. Ni cerita kemudian lah, lepas Ibnu Abbas tua lah pula, ni zaman pemerintahan Muawiyah lah ni. Orang kata lagu mana ni dia ni semaya witir rakaat. Ibnu Abbas kata tu cara dia lah, dia tu sahabat dengan Nabi SAW.
Maknanya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu perkara besar lah. Ada tu cukup, bagi sahabat cukup. Kalau orang tu sahabat Nabi, dia tahulah tu. Dia tahulah. Apa kita nak soal dia je. Dia sahabat Nabi, dia kata. Mesti dia tahulah tu ke mana-mana dia buat. Dia takkan buat tak tu kalu. Dalam riwayat satu lagi orang kata lagu mana Amirul Mukminin ni? Apa pendapat tuan Amirul Mukminin ni? Semaya witir serakaat ni lagu mana? Ibnu Abbas pun kata betul. Dia tu seorang yang dalam ilmu dia tu. Faqih dia tu, seorang yang dalam ilmu dia. Pahala ni memanglah dalam mazhab Syafi'i pun witir tu sah kan? Sah buat. Hak suku tu kita kata suku. Hak suku tu sah. Walaupun sebelum tu ada tu buat dua. Lepas tu buat sah juga. Mana dipakai juga. Boleh jadilah orang yang dimaksud di mana dia buat sah saja. Sebelum pada tu tak ada dua tu pun tak ada sah. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh juga. Tapi hak lebih moleknya buat dua dulu. Kalau nak banding dengan hak sah. Lepas pada tu baru buat sah. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi sebab mereka tak terima ni pesing buat sah ke ataupun dua dulu lepas tu sah ke? Tak boleh. Dua salam. Tak sih. Dia supaya semaya maghrib lah. Witir. Ada 3 rakaat, 1 salam. Hak ni hadis ni. Hadis ni lah ke mana? Ni Muawiyah sendiri ni. Semaya 1 rakaat. Dia kata kalau biasa orang ramai duduk buat lagu ni tak geger lah. Ni yang geger ni buat orang ramai tak buat lagu tu lah tu. Dia kata kau tu. Apa yang geger? Siapa orang pergi royak kepada Ibnu Abbas? Mana pelik lah tu. Jarang sahabat kebanyakan tidak buat lagu ni. Pesesor lagu tu, tak buat lagu tu. Walaupun dia tu betul soal lain, tapi kita kena tengok ramai, mana ramai. Sebab tu dia tak sipakat ni. Tak si. Yang geger ni buat apa? Mana tak biasa lah tu. Tak ramai lah tu buat. Kalau dia ada buat demo tu pun terima juga tak apa betul. Tapi mana baik orang seorang dengar ramai. Dia bagi ikut tu pula. Masing-masing lah tu masing-masing. Tapi tidak salah. Dia ni faqih. Kalau kata faqih ni di kalangan sahabat ni, bila dia kata faqih, mana mujtahid. Bukan faqih biasa, tidak. Mana dia mujtahid. Sebab nak jadi khalifah ni pun dia syarat dia mujtahid. Ni faqih sini ni makna mujtahid. Bukan makna faqih biasa dah. Ni faqih dalam arti bahasa, dengan arti seorang yang mendalam ilmu tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah SWT beri kefahaman yang mendalam kepadanya tentang agama. Itu makna yufaqihu fid din. Allah SWT menjadikannya faqih. Maknanya cara tu Allah SWT nak orang tu baik. Allah SWT beri kepada Muawiyah ni fiqh. Sahabat kata dia tu faqih. Maknanya Allah SWT kenal lah. Gitulah. Banyak lagi hak kelebihan Muawiyah ni, tapi dah tidak menepati syarat Imam Bukhari. Tak ada. Sekat ni dia mari sikit. Orang lain pun sikit je. Sebab tidak menepati syarat dia. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, banyaklah lagi kelebihan dia. Begitu juga kelebihan orang lain hak disebut sikit-sikit. Sebab ini Bukhari. Setara ni pun cukup dah. Lepas tu Muawiyah ni dia kuat pegang dengan sunnah. Mana ada orang di zaman dia tu dia tengok duduk semaya lepas asar. Dia kata tak rajin ni kita duduk sahabat dengan Nabi SAW. Tak rajin Nabi SAW semaya lagu tu. Dan dia larang pun. Dia larang. Jadi 2 rakaat selepas asar. Sedangkan kita jumpa dah dulu. Nabi SAW memang semaya pun lepas asar. Apa-apa dia kata Nabi SAW tak rajin semaya. Tak rajin semaya. Semaya supaya kamu semaya tu. Dia lain cerita dia. Banyaklah kita di tempat dia dulu kita sudah bincang dah hak dia pun. Maknanya Nabi SAW kalau hak dia buat tidak semestinya orang lain molek buat lagu tu. Orang lain kena buat hak dia suruh, hak dia larang, tak boleh buat walaupun dia buat. Hak tu kena pakai hak tu. Mana hadis qauli diutamakan dari hadis fi'li. Gitu kaedahnya. Jadi tidak semestinya kalau ada Nabi SAW buat tu dia ada sebab dia. Dan itu khusus dengan dia. Orang lain tak termasuk. Kalau ada dia buat, bukan dia suruh tu dia.
sebab itu khusus dengan dia. Gitu dia nak ayat sini. Nabi SAW tidak mengerjakannya yang sebagai suatu sunnah yang perlu dituruti oleh orang lain. Lagu itu tidak. Dia pun tahu juga. Boleh jadi dia tahu Nabi SAW ada semaya. Atau katakanlah kalau dia tak tahu. Mana dia tak tahu sungguh. Kalau dia tahu, dia kata gini, maknanya sebagai semaya yang perlu diikuti. Sebagai sunnah juga, boleh pahala juga kepada orang lain. Tak? Untuk dia saja. Kamu ni buat ni tak kena lah ni. Maknanya sahabat-sahabat lebih tahu. Sepatutnya kamu kena rujuk kepada sahabat. Jangan bila tahu satu hadis Nabi SAW semaya terus semaya lah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Sebab boleh jadi cara itu macam di sini semaya tu khusus dengan Nabi SAW. Orang lain tak boleh. Kemudian manaqib Fatimah sekatulah Allah.